Kalau bilang peran PRN ini menyumbang kepada statistik jumlah COVID di Sabah, mungkin salah satu puncanya, tapi sebenarnya itu daripada diri pengundi atau penduduk Sabah itu sendiri. Kerana mereka sepatutnya apabila dong mengundi time tu, mereka telah diwar-warkan ataupun dibagi tahu supaya ikut SOP kerajaan daripada MKN sendiri. Jadi sebenarnya punca tu dari kita sendiri juga. Langkah-langkah yang sudah dibagi oleh Jabatan Kesehatan supaya kita dapat mengurangkan ataupun membendung penularan ini terhadap diri sendiri dan juga kepada masyarakat sekeliling. Kerajaan boleh sampaikan bantuan dalam bentuk wang ringgit kepada penduduk disebabkan keperluan setiap penduduk berbeza. Kerajaan hendaklah menambah baik lagi PKP B ini dengan menambah lagi beberapa tambahan lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam wawancara pada hari ini untuk mengupas isu semasa mengenai pandemik COVID-19. Saya Ain, pengacara anda pada hari ini. Untuk membincangkan bersama mengenai isu pandemik COVID-19, hari ini kita akan mendengarkan pandangan dari sudut mahasiswa-mahasiswa yang telah dijemput. Tetamu pertama kita pada hari ini ialah Cik Nurul Inas Nabila, seorang mahasiswi dari IPTS MSU College yang mengambil bidang diploma pengurusan, dan Encik Muhammad Johari yang mengambil bidang ijazah sarjana muda sistem maklumat, seorang mahasiswa dari IPTA UiTM KK. Seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah wabak penyakit yang bermula daripada China. Pada awal laporan kes-kes yang diterima menunjukkan peningkatan pada setiap hari yang mana kemudiannya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac dan seterusnya diteruskan lagi dengan PKPB secara bersyarat sehingga 31 Disember. Seiring dengan kes COVID-19 yang kian meningkat secara mendadak, seperti yang diumumkan pada 6 Oktober, kes yang direkodkan adalah yang paling tertinggi sejak bermulanya kes ini, yaitu sebanyak 691 kes. Pada pendapat Cik Nabila, mengapa hal ini terjadi? Pada pendapat saya, mengapa hal ini terjadi disebabkan pertama pergaulan sosial tanpa batasan. Maksudnya di mana orang ramai berkumpul di tempat sesak, crowded, yang memang sesak dan dorang tidak fikir pun pasal penyakit COVID-19 ni. Dalam masa yang sama, dalam ramai-ramai itu mereka tidak mengamalkan SOP, tidak mengamalkan penjarak sosial, tiada penjarakan antara mereka, penjarakan 1 meter tu. Walaupun mereka menggunakan pelitup muka, tapi ada segelintir tidak memakai dengan sepenuhnya, tidak memakai dengan betul. Maksudnya mereka buka dan simpan di dagu, di bawah dagu. Jadi benda tu salah dan itu juga punca-puncanya boleh merebak, penyakit itu merebak. Selain itu, kekurangan kesedaran dalam menjaga kebersihan. Contohnya, tidak mencuci tangan dengan betul, tidak menggunakan hand sanitizer. Contohnya bila dari luar ataupun daripada bekerja dari pusat beli belaka, sepatutnya kita balik harus membersihkan diri dan mencuci tangan apa semua. Tapi segelintir mereka buang masa lagi main telefon dan sebagainya. Selain itu, kedegilan masyarakat. Contohnya masyarakat mengambil hal ini sebagai remeh-temeh. Mereka menghendakkan penyakit ini walaupun sudah diarah untuk stay at home, berada di rumah, tidak boleh keluar, tapi ada segelintir masyarakat yang degil masih juga keluar, pergi ke pusat beli bela, dan mereka anggap penyakit ini macam tidak serius. Dorang keluar ke sana ke sini tanpa memikirkan
tentang orang lain dan diri sendiri. Apakah kesan pelaksanaan PKP dan PKPB terhadap rakyat dari segi pendidikan? Seperti yang kita tahu, sejak kebelakangan ini negara kita semakin banyak protes tercetus akibat keadaan ekonomi yang teruk kerana bagi mengekang penularan COVID-19. COVID-19 ini telah menjejaskan kestabilan ekonomi negara kita melalui beberapa saluran. Yang paling ketara sekali, sektor ekonomi dalam negara. Salah satunya ialah sektor penerbangan udara. Juga terjejas kerana syarikat penerbangan terpaksa menghentikan seketika operasi penerbangan segmen luar negara maupun dalam negara. Dalam masa yang sama, guna tenaga perniagaan terhimpit akibat daripada PKPB dan sebagainya. Pekerja terkena jangkitan dan juga arahan sementara kawalan pergerakan penduduk. Selain itu, yang juga tertekan sekali sektor pelancongan dan sektor berkaitan terjejas akibat sekatan kemasukan pelancong asing ke dalam negara dan kawalan pergerakan yang membuntukan bisnes pelancongan domestik. Seterusnya, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Ada yang diberhentikan, ada yang ditangguh sementara akibat pandemik COVID-19 ini. Dan kepada peniaga-peniaga kecil juga, mereka tidak dapat berniaga seperti selalu dan mereka pun sudah kehilangan puncak pendapatan harian mereka. Bagi Encik Johari, apa punca kenapa kes-kes meningkat dengan drastiknya dan apa kesan PKPB yang dilakukan khususnya di Sabah ini dari segi ekonomi dan pendidikan? Baiklah, punca-punca peningkatan kes COVID-19 secara drastik terutama di negara kita, secara pada pandangan mata umum ataupun pandangan saya secara peribadi, ramai pihak termasuk saya sendirilah, punca yang kita boleh nampak secara fizikal adalah kemungkinan daripada PRN yang baru-baru diadakan di negeri kita ni pada 26 Oktober. Sebab sebelum daripada berlakunya ataupun berlangsungnya aktiviti proses-proses kempen, proses-proses pilihan raya, proses pengundian, sebelum itu kita boleh lihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya di negeri Sabah ini, yang angkanya sudah kepada 1 dan tidak akan kita lihat kepada 2 angka yang positif. Tetapi disebabkan berlakunya gelombang pilihan raya yang diadakan di negeri Sabah, selepas pilihan raya kita boleh lihat kadar yang drastik. Memang pada sana kita boleh lihat SOP yang dikeluarkan oleh KKM pada setiap hari untuk dipatuhi oleh setiap lapisan golongan masyarakat. Tetapi ada beberapa faktor yang saya lihat secara mata pribadi yang sebenarnya kurang mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Contohnya, trend seperti berjumpa, membuat tumbukan yang berjumpa ataupun bersalaman, itu sebenarnya adalah salah satu faktor yang mungkin yang secara kita tidak sedar, kita tidak tahu yang bersentuhan dengan kita sebenarnya siapa, sama ada positif ataupun negatif. Tetapi untuk mengelakkan daripada berlakunya itu, terdapat tren-tren yang terbaru. Tren-tren yang terbaru yang dilakukan ketika norma baharu ini. Justru kadar peningkatan drastik ini punca yang utama dari segi pandangan mata pribadi saya sendiri adalah daripada PRN, dan seterusnya kedua, kemungkinan pematuhan SOP itu pada rakyat sebenarnya mungkin agak terlekas ketika disebabkan penurunan yang jauh sangat
pesakit positif COVID ini adalah pada angka 1. Dan apabila terleka seketika, berlakulah lagi peningkatan yang drastik. Saya boleh buktikan melalui kenyataan media daripada Astro Awani, kalau saya boleh petik, pada minggu lepas bersiaran langsung di televisyen, yang menyatakan, dalam berita tersebut menyatakan, Astro Awani menyatakan kadar kompaun yang dikenakan terhadap rakyat di seluruh Malaysia meningkat daripada sebelum ini rendah, dan yang saya masih ingat angka 600 lebih setakat minggu lepas yang dilaporkan oleh Astro Awani. Saya tidak boleh sebut berapa jumlah yang tepat, tapi saya masih ingat dalam sekitar 600. Jumlah kompaun, antaranya jumlah kompaun kategorinya maafkan saya, yang kategori adalah tidak memakai pelitup muka di khalayak ramai, dan tidak mematuhi SOP yang diberikan, seperti membuat majlis-majlis yang sesak-sesak. Dan ada juga tempat yang contohnya kelab malam yang tidak dibenarkan pada masa kini dibuka, tetapi ada juga yang dibuka secara haram dan didapati oleh pihak berkuasa dan telah dikompaun. Jadi itu antara faktor-faktor yang mungkin kepada peningkatan yang drastik. Dan seterusnya, kenapa satu Malaysia adalah meningkat, bukan Sabah sahaja. Itu adalah disebabkan faktor tambahan daripada kluster-kluster baharu, iaitu yang tidak kita ketepikan lagi pada masa kini adalah kluster-kluster baharu yang sama ada import ataupun kluster-kluster daripada penularan tempatan. Jadi pada masa kini, pada hari ini, kerajaan Persekutuan Perdana Menteri kita sendiri ataupun Kerajaan Negeri Sabah sendiri telah mengumumkan PKPB dilaksanakan di bahagian zon-zon merah. Jadi apabila PKPB Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini dilaksanakan di zon-zon merah yang didapati mempunyai pesakit COVID-19 yang positif yang ramai, jadi masyarakat di daerah zon merah tersebut tidak lagi dibenarkan untuk bekerja seperti biasa. Jadi dia akan memberi kesan kepada semua sektor ekonomi dan pendidikan, terutama ekonomi yang berniaga, contoh, dan perkhidmatan yang lain yang berkaitan. Contoh perniagaan ataupun perkhidmatan yang kita boleh nampak pada zon-zon merah yang tidak boleh berjalan seperti biasa, seperti pengangkutan awam, perniagaan premis-premis di gerai-gerai makan yang terkesan, dan pekerjaan yang harian, e-hailing, Grab, seperti itu, dia tidak boleh beroperasi. Jadi ini memang bukan sedikit sebanyak, ini sebenarnya memang berkesan ataupun impak yang negatif kepada penduduk-penduduk di kawasan-kawasan PKPB yang dilaksanakan ini. Jadi di sana kita boleh lihat kesan kepada ekonomi memang sangat-sangat menyedihkan. Namun kita beruntung disebabkan kerajaan kita kerajaan kita memberi bantuan, inisiatif yang berterusan kepada rakyat-rakyat di tempat kita ni, alhamdulillah. Dan seterusnya kepada pendidikan, setahu saya pada setakat ini tidak ada lagi diumumkan untuk sekolah-sekolah ditutup untuk semua, kecuali hanya di daerah-daerah zon merah yang dikategorikan yang sangat-sangat kritikal. Kawasan-kawasan sekolah ini murid-murid tidak dibenarkan untuk ke sekolah seperti harian biasa, dan keadaannya tidak normal lah. Ini untuk mengelakkan lagi peningkatan jangkitan wabak yang drastik. Okey, terima kasih. Apa tindakan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan peningkatan kes ini dan dari terkena mendapat wabak ini? Baiklah, tindakan yang perlu dilakukan untuk kita mengurangkan jangkitan ini lebih kepada yang sangat kritikal. Sebenarnya
semua masyarakat ataupun semua lapisan masyarakat, semua sektor perlu memainkan peranan masing-masing, terutama kepada kerajaan sendiri. Pihak kerajaan haruslah memberikan kawalan yang ketat kepada mana-mana pergerakan di kawasan yang telah diumumkan sebagai PKPB. Ini untuk mengelakkan lagi masyarakat ataupun segelintir rakyat ataupun penduduk di kawasan tersebut untuk bergerak ke kawasan zon-zon kuning ataupun zon-zon hijau. Jadi melalui kawalan yang ketat daripada pihak keselamatan seperti polis, tentera, askar dan pihak-pihak berkuasa yang lain, ini boleh mengurangkan risiko untuk menularnya lagi jangkitan ini yang lebih kritikal. Kita sama-sama berdoa agar tidak lagi akan berlakunya lagi zon-zon merah yang lebih baru diumumkan dari hari ke hari. Jadi cara untuk mengelakkan lagi adalah kita tengok sendiri kepada pematuhan SOP oleh rakyat itu sendiri. Pihak media sepatutnya memainkan peranan yang penting melalui penyiaran rasmi di televisyen, penggunaan pelitup muka yang betul, penggunaan hand sanitizer yang betul, dan SOP yang dikeluarkan oleh KKM itu sendiri perlulah ditayangkan selalu di TV, televisyen. Tidak kisahlah di televisyen rancangan untuk hiburan semasa, untuk dewasa ataupun untuk golongan kanak-kanak. Kita sebenarnya lebih risau jangkitan tersebut pada golongan kanak-kanak yang belum lagi mempunyai fikiran yang secara matang untuk menilai sama ada perkara bagus ataupun tidak. Jadi bimbingan ibu bapa kita sangat-sangat mohon untuk memberikan bimbingan yang betul, cara yang betul kepada anak-anak seperti penggunaan pelitup muka, apabila balik kepada sekolah perlu bersihkan badan dan penggunaan cucian tangan secara yang betul. Daripada segi itulah kita bantu satu sama lain. Jangan hanya sekadar kata-kata kita jaga kita, tetapi kata-kata itu tidak dilaksanakan. Ini adalah satu sebenarnya risiko secara diam-diam yang menunggu kita untuk kita membuat silap. Apa usaha-usaha atau langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu rakyat-rakyat yang telah terkesan akibat daripada PKP? Contohnya para petani atau yang berniaga sendiri. Pada pendapat saya, memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk kampung, contohnya di pendalaman, sebab diorang susah mau keluar, mau cari. Lagi-lagi kalau yang tiada pendapatan tu, diorang pun susah mau cari, so mau turun cek diorang lah apa yang diorang perlu. Selain itu, memberikan bantuan keuangan kepada industri kecil untuk diorang buat pusing modal balik untuk mulakan perniagaan diorang. Seterusnya ialah bantuan prihatin untuk pelajar. Sekarang ni ada yang pelajar masih tersekat di asrama, tidak dapat pulang, apa semua. Ada yang perlukan pengangkutan, makanan dan barang-barang keperluan untuk mereka. Bagi Encik Johari, apa usaha-usaha atau langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk membantu rakyat-rakyat yang telah terkesan daripada PKPB ini? Baiklah. Usaha-usaha yang kita boleh nampak di sini ataupun kita boleh lihat di sini untuk membantu golongan masyarakat yang terkesan dengan pelaksanaan PKPB ataupun yang seumpamanya, kita sebenarnya menunggu sebenarnya bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri kita sendiri, kerajaan negeri Sabah. Baru-baru ini telah terdapat berita daripada siaran televisyen yang menyatakan dalam proses untuk memberi bantuan sebanyak 50 juta
yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Itu sebenarnya memang memberikan satu kesan yang positif kepada masyarakat secara umumnya, khususnya kepada kawasan-kawasan yang telah diikhtiarkan sebagai PKPB ataupun kawasan-kawasan zon merah. Jadi bantuan seperti pemberian bakul makanan, yang itu sebenarnya adalah keperluan asas yang kita perlu berikan pada masa ini untuk kita membantu rakyat-rakyat tersebut, kawasan-kawasan tersebut untuk meneruskan hidup masing-masing. Ini sangat terkesan kepada mereka yang bekerja sendiri. Contohnya petani. Petani tidak diarahkan untuk turun ke laut untuk menjalankan untuk menjalankan aktiviti harian mereka untuk menangkap ikan ataupun mengambil hasil laut. Jadi inisiatif daripada kerajaan juga saya cadangkan agar beberapa langkah yang diambil ataupun peruntukan yang untuk dilakukan adalah seperti pinjaman daripada badan kerajaan seperti badan separuh kerajaan seperti tekun, mara yang boleh kita bantu, yang mungkin boleh dihentikan pembayaran buat masa sekarang. Itu antara cadangan-cadangan lah yang mengurangkan beban kepada petani ataupun golongan nelayan. Seterusnya kita boleh berikan inisiatif-inisiatif seperti yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan sebelum ini, seperti pemberian BPN. Itu sebenarnya amat-amat ditunggu bukan saja untuk yang zon merah tersebut, penduduk di sana, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia sebenarnya. Sebab pada masa ini kita sebenarnya masih lagi terkawal. Kadar peningkatan drastik di Sabah masih lagi terkawal disebabkan kita boleh tengok pelaksanaan PKPB di kawasan-kawasan tersebut memang sangat-sangat diketatkan. Pergerakan penduduk daripada satu daerah ke daerah yang lain. Jadi kita sebenarnya pertama kita tidak boleh panik, dan seterusnya kita masih mesti saling bantu-membantu dari segi motivasi moral daripada dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Untuk secara keseluruhan di negara kita, alhamdulillah, hanya beberapa negeri sahaja yang memberikan gambaran yang peningkatan yang drastik, terutama yang di Sabah dan juga di Kedah. Tetapi kawasan-kawasan lain masih lagi terkawal, dan termasuk tempat kita juga, semua negeri adalah terkawal disebabkan pelaksanaan yang baik oleh pengurusan pihak berkuasa masing-masing. Dan jika boleh, kita mahu membantu bukan dari segi material semata-mata, tetapi kita cadangkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak badan-badan bukan kerajaan agar tampil ke depan untuk memberikan motivasi bimbingan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai positif COVID-19 ini, agar mereka boleh berdepan dengan masalah yang mereka hadapi pada masa sekarang ini. Oleh itu, saya menyuruh agar kita semua saling bekerjasama dan bantu-membantu dalam mengatasi masalah pandemik ini. Jadi daripada saya, kita jaga kita, jangan setakat di bibir, tapi kita laksanakan bersama. Sekian, terima kasih. Berdasarkan pendapat yang telah diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut, kita boleh melihat suatu gambaran yang mana kesan daripada beberapa pihak tertentu telah membawa atau menyumbang kepada peningkatan kes yang sangat-sangat tinggi. Sekiranya hal-hal demikian masih dilakukan atau masih berterusan pada masa akan datang, sudah pasti ianya akan mendatangkan kesusahan terhadap semua lapisan masyarakat dalam Malaysia, khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Semoga para penonton dapat memanfaatkan ilmu yang telah dikongsikan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan kembali menjalani kehidupan yang selesa. Ingat, sentiasa patuhi SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak anda, dan sentiasa basuh tangan. Sehingga bertemu di lain episod, salam sayang dari saya Ain.
Sekian, terima kasih.